Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, kali ni segmen Seram Followers kembali lagi. Ada yang rindu tak dengan cerita seram? Apa? Ada? Tak ada? Okay, Nina tak nak panjang-panjang lagi intro sebab Nina dah tak sabar lagi untuk takutkan diri sendiri dengan korang. So without wasting any time, let's get started. Cerita kali ni dikongsikan oleh Wahida yang berasal dari Penang. So adalah beberapa kisah seram yang dialami oleh Wahida ni sejak daripada dia kecil lagi. Jadi Nina akan ceritakanlah kisah seram pertama dari Wahida. Story yang pertama ni terjadi semasa Wahida ni masih lagi sekolah rendah, iaitu pada darjah 5. Pada malam tu mak dia dengan abang dia on the way nak ke rumah kakak ipar dia yang berada di Relau, Kedah. Nak masuk ke kawasan rumah kakak dia tu pula kena lalu kawasan yang hutan-hutan sikit. Sebabnya rumah kakak ipar dia tu berada dekat kaki bukit. Rumah dekat dalam kawasan tu pula memang sikit, adalah dalam 4 ke 5 buah macam tu. Dahlah rumah tak berapa banyak. Lepas tu jarak rumah masing-masing pun jauh antara satu sama lain. Kalau nak masuk ke rumah kawasan akak dia tu kan, orang tak akan expect akan ada orang yang sanggup ataupun berani tinggal dekat situ. Sebabnya suasana dekat situ pada waktu malam sangatlah menyeramkan dan menakutkan. Lepas tu kawasan tu pula adalah kawasan hutan. Jadi masa diorang on the way nak ke rumah akak dia tu, diorang bertolak lepas insyak, iaitu sekitar pukul 9 malam. Bila nak sampai dekat rumah kakak ipar Wahida ni, Wahida terpandang ada satu pokok yang besar dekat situ. Pokok besar ni memang dah berusia dalam puluhan tahun dah dan memang dekat dengan rumah kakak ipar dia. Dah tak jauh dah. Masa dalam kereta nak lalu depan pokok tu kan, jadi Wahida ni pun tengok lah kan. Dan tiba-tiba masa tu dia terpandang dekat atas pokok tadi. Pada masa ni lah dia ternampak ada sesuatu ataupun ada benda yang berbalut kain berwarna putih. Benda apa lagi kalau benda tu dah berbalut warna putih lagi? Mestilah si gula-gula tu. Muka dia Wahida kata dia tak nampak sebab muka benda tu pun berbalut dengan kain juga. Tapi Wahida yakin yang benda tu pun tengah tengok dia juga tau. Balik dari rumah akak dia tu, pada esok harinya Wahida ni terus demam selama 3 hari sebab dia terkejut. Bila dah lega daripada demam tu, barulah Wahida ni buka mulut, dia cerita dekat mak dia apa yang dia nampak pada malam tu. Rupa-rupanya kawasan tadi tu memang kawasan yang agak keras. Bukan keras disebabkan pokok tu daripada kayu, bukan. Tapi kawasan tu ada penghuni yang lain atau ada benda-benda yang suka mengusik orang. Lagipun tu kan kawasan hutan, rumah pula jarang-jarang. So ya, kadang-kadang dia pun munculkan diri sebab dia nak memperkenalkan diri dia. Pengalaman kedua ni pula terjadi dekat rumah Wahida sendiri guys. Jadi rumah dia ni adalah sebuah rumah kampung yang dibina atas tanah pusaka. Mak dia sendiri pernah cerita, tapak kawasan rumah dia dulu ni adalah merupakan hutan yang lama dan arwah tok dia ni telah beli tanah tu masa awal-awal dia kahwin dulu. So Wahida kata dia merupakan keturunan yang ketiga lah yang tinggal dekat rumah tadi. Wahida cerita arwah tok Wahida sendiri pernah nampak jelmaan harimau dekat belakang rumah dia. Tapi dikatakan harimau tu bukanlah harimau betul, tapi adalah penunggu ataupun penjaga dekat kawasan tadi. Maksudnya benda tu menjelmakan diri dia dalam bentuk harimau, atau orang panggil harimau jadian ke benda tu. Padahal kawasan tu tak mungkinlah akan ada harimau sebab kawasan tu memang dah jadi kawasan perumahan. Banyak dah rumah yang dah naik dekat situ. Kemudian pada tahun 2013 pula mak dia pula guys yang kena. Mak dia nampak kali ni ada jelmaan yang berbentuk lembu pula. Pada masa tu pukul 4 pagi, bulan puasa, mungkin masa tu nak sahur lah kan. So mak dia pun buka lah pintu nak pergi belakang rumah nak ambil periuk nak buat masak. Bila mak dia buka je pintu, masa ni lah mak dia nampak ada seekor lembu yang memang besar gila. Yang lagi seram tu, lembu tu pun tengah pandang mak dia pun pandang lembu tu. Jadi dia orang macam face to face. Mak dia bila dah buka pintu dah terkejut nampak lembu besar macam tu. Apa lagi mak dia pun tutup pintu balik. Lepas tu periuk tadi pun dah tak jadi nak ambil dah. Mak dia kata lembu tu memang besar gila dan tak macam lembu biasa sebab lembu tu nampak macam agak pelik sikit. Awal tu mak dia fikir okey mungkin mak dia mamai lagi kot kan. Yelah sebab baru bangun tidur kan. Tak sampai seminit mak dia tutup pintu tu kan, mak dia buka balik pintu sebab mak dia nak check betul ke dia nampak lembu tadi. Bila dah buka pintu tu je, lembu tu dah tak ada guys. Hilang. Macam impossible sangat. Dalam tempoh within 1 minute tu lembu tu boleh hilang macam tu je. Lepas tu mak Wahida ni pun macam teringat lah yang atuk dia pernah cerita bila kampung dia dulu pernah cakap lah kan, dekat kawasan rumah dia orang tu memang ada penunggu, tapi penunggu tu dia takkan kacau lah orang yang tinggal dekat situ berlebihan. Benda tu just munculkan diri dia macam nak pesan lah, korang duduk ke tempat aku ni elok-elok sikit, jaga perangai elok-elok. Start daripada jemaah lembu yang mak dia nampak tu kan, macam-macam kejadian aneh yang terjadi dekat rumah dia orang ni. Kalau ada yang duduk kat rumah sorang-sorang tu kan, mestilah lepas tu akan ada dengar bunyilah ketukan pintu. Tapi bila buka je pintu, tak ada orang guys. Kadang-kadang tu bila duduk seorang bukan setakat dia ketuk pintu je tau. Kadang-kadang diorang ni boleh juga terdengar macam ada orang berdehem dalam rumah tu macam macam itulah. Tapi mungkin dalam situasi yang macam lagi menyeramkan macam macam itulah kot kan. Tak ada tak bukan guys.
Sampailah Wahidah dengan family dia ni macam dah terbiasa tau dengan gangguan-gangguan ni. Tapi ada 2 kejadian yang terjadi dekat Wahidah sendiri yang dia rasa macam agak menyeramkan. Story yang pertama semasa dia form 2 dan dia tengah layan Running Man. Showtime Running Man ni pula bermula sekitar pukul 11.30 malam sampailah pukul 1.30 pagi. Kadang-kadang tu Wahidah memang akan tidur sampai pukul 2 pagi lah sebab nak habiskan dia punya favourite channel. So setiap kali nak tengok TV ni, Wahidah ni akan duduk dekat sofa lah. Jadi sofa dia ni dekat dengan dinding. So belakang sofa tu ada dinding. Nak dijadikan cerita, pada masa tu pukul 1.30 pagi. So Wahidah ni tengah layan Running Man dia pun tengah terhibur, tergelak, ngekek apa semua. Tiba-tiba ada orang yang cuit bahu dia tau. Masa tu dah tengah tergelak apa semua, terkejut lah kan ada orang cuit bahu. Padahal belakang sofa dia tu dinding. Jadi macam siapa nak cuit aku? Macam tu. So Wahidah ni pun dah terbantuk dia punya gelak, dah dia pun mula rasa seram. Dia tutup TV, dia terus pergi tidur. Esok tu Wahidah tengok lagi favourite channel dia dan sekali lagi dia kena kacau. Masa dia tengah gelak-gelak tu kan, tiba-tiba ada benda pula yang tengah tiup dia punya telinga tau. Terus meremang bulu roma dia sebab siapa pula kali ni kan yang tiup telinga dah semalam aku kena cuit, hari ni kena tiup pula. Memang siapa tak meremang kan? Nina pun meremang. Start dari kejadian tu, Wahidah ni memang dah tak pernah tidur lewat dah sebab dia memang serik. Kejadian kedua yang seram pula terjadi pada tahun yang sama masa si Wahidah ni form 2 juga. Masa tu rumah diorang ni blackout daripada maghrib sampailah pada pukul 2 pagi. So satu family Wahidah ni pun berkumpul lah dekat ruang tamu. Dekat tengah dia tu adalah lilin. So diorang duduk kat situ berkumpul. Dalam pukul 12.30 malam macam tu, tiba-tiba Wahidah ni rasa nak terkencing pula. Jadi dia pun pergilah ke toilet. So kalau korang dah tahu, toilet dia ni bersebelahan dengan bilik air ataupun bilik mandi. Dia pun bawa lah lilin tu kan. Dah sampai dekat toilet tu, dia nampak pintu bilik air dia tertutup. Biasanya pintu bilik air dia tu akan terbuka lah kalau tak ada orang dalam tu. So pintu tu akan tertutup kalau ada orang dekat dalam. Jadi Wahidah ni pun tegur lah, abang ke tu? Tapi respon tak ada, diam. Jadi Wahidah dia pun cakap sekali lagi, orang tanya suka buat diam. Lepas tu terdengarlah bunyi suara yang menjawab, Wahidah pun mungkin abang dia dekat dalam bilik air sebelah. So dia pun masuk dalam toilet, lepas hajat apa semua lebih kurang seminit, dia pun keluar. Masa dia nak keluar daripada toilet dia tu, pintu bilik air ni masih lagi tertutup. Jadi menandakan ada orang lagi dekat dalam bilik air tu. Jadi dia pun pergilah dekat depan, dekat ruang tamu tadi, dan dia terkejut sebabnya dia nampak abang dia tengah tidur guys. Jadi dia pun tanyalah mak dia, ibu, abang tidur dari tadi lagi ke? Ada tak dia bangun pergi toilet? So mak dia pun katalah, yang abang kau ni tidur dari tadi lagi, tak bangun-bangun dia pun. Mana ada dia pergi toilet? Dah sudah, siapa pula yang Wahidah ni bercakap dekat bilik air tadi? Disebabkan banyak sangat gangguan dekat rumah diorang ni, so family Wahidah ni banyakkan membaca Yasin dekat rumah diorang. So gangguan tu macam berkurang sikit lah. So macam lama-lama sekali barulah akan ada gangguan. Sejak daripada kejadian yang mana Wahidah ni kena kacau, dia macam ada benda pelik sikit lah jadi dekat dia. Dia kata dia boleh bau sesuatu bila dia berada dekat tempat tu, yang mana tempat tu ada benda. Tapi dia kata dia tak boleh nampak, cuma boleh bau je. Alright guys, agak menyeramang juga duduk rumah sendiri pun ada benda-benda macam tu. Bagi Nina kan, sebuah rumah tu adalah sebuah tempat yang selamat tau. Tapi bila selalu ada gangguan macam tu kan, rasa macam tak apalah, kau duduk je lah sini, kau bayar je lah sewa rumah aku, apa semua maintenance, aku keluar. Okay guys, mungkin di antara korang ada juga pengalaman seram yang pernah terjadi kat korang. Korang boleh DM Nina ataupun korang boleh komen je dekat bawah ni dan kongsikan pengalaman seram korang. Kalau rasa macam panjang je cerita korang ni, banyak sangat cerita korang boleh DM Nina. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.